sudah menghampiri lepas raya puasa, kita nak pergi raya haji lah, kan? So Syawal ni masuk bulan haji lah. Lah ni bulan Syawal ni habislah. Kalau umrah pun dia akan stop lepas ni. Dia akan bagi ruang untuk haji. Khusus haji pun dah penerbangan awal bila? Berapa bulan? Penerbangan kita. Sebab tahun ni berbelah ribu, separuh daripada bilangan biasa 14,000 kan, dia akan pergi haji. Dan mereka panggil saya untuk buat ceramah perdana haji di belah Banting tu, minggu depan tu untuk nak meraihkan jemaah haji ni. Baik, haji bagi orang nak pergi haji. Orang tak pergi haji dia buat apa? Dia buat korban. Baik, tuan-tuan, buat korban ni kena berdasarkan fiqh juga. Fiqhul udhiyah, memahami macam mana pelaksanaan ibadah korban. Lah tiap-tiap tahun nak buat, tangan tak faham tuan-tuan. Hak tak mengaji tetap tak faham, ikut suka dia. Terutama zaman sekarang ni cukup rancak orang buat korban. Sebab apa? Sebab dia nampak dengan buat korban itu dapat side income. Salah ke tak? Orang nak ngurus korban ni salah tak? Tak salah, tapi kena ikut fiqh, kena faham hukum syarak. Itu salahnya kalau hang buat hang tak faham, itu salah. Sebab apa? Sebab akan menyebabkan berlakunya gharar. Berlakunya sesuatu yang tidak menepati yang ditetapkan dalam hukum syarak. Contoh macam mana? Baik, kebanyakan kita hari ni kalau buat korban, kita guna kaedah apa? Wakil kan? Betul tak? Masjid sendiri pun dia guna kaedah wakil. Dia bukan ada lembu nak buat jual beli lembu untuk di sebelah korban. Tak ada. Mana ada orang belak orang simpan lembu, tak ada. Biasanya kita collect duit daripada orang untuk kita pi beli lembu. Dengan duit tu juga kita upah sebelah lembu, kan? Dan juga sampai selesailah ceritanya. Jadi kita menggunakan akad apa? Akad wakalah. Akad wakalah. Sama juga dengan wakaf Quran. Quran ada. Tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan kita hari itu banjir bah itu banyak surau yang tenggelam. Quran ni tak ada habis, kedak kat rak tu penuh. Jadi rak pun tak ada lah. Jadi tak syok kalau surau tak ada Quran. So siapa nak wakaf Quran dia alu-alukan. Kita ambil satu Quran ni RM50. Siapa nak wakaf RM50. Baik, kita guna kaedah apa tu? Kita minta dia RM50 untuk kita sebagai wakil, kita akan pi beli Quran, kita akan letak. Maknanya itu akad wakalah. Kecuali kalau Quran duduk depan kita ada. Okey ni tuan-tuan, Quran ni ada 50 Quran ni, ada 15 surah ni. Kita nak wakaf ni, wakaf. Saya bagi peluang lah siapa-siapa nak wakaf, ni satu RM50. Siapa nak beli? Ambil ya. Tuan-tuan nak wakaf sendiri boleh, saya nak wakaf, nak tolong wakaf boleh. Itu tak apa. Pasal apa? Itu jual beli. Dia beli. Itulah, bukan beli Quran tu, beli naskah tu. Beli naskah dengan RM50. Tu clear. Tapi sekarang ni, hadut berlaku, saya tak ada lagi 50 naskah, tak ada duduk kedai tu. Saya collect duit, tuan-tuan, lagi saya pergi beli. Okey, saya collect RM50, tiba-tiba saya pergi beli RM30. So balance RM20. RM20 duit siapa? Duit siapa? Duit siapa? Duit saya kan? Dah. Duit orang hak bagi tu kan? So saya kena bagi balik lah. Saya kena bagi balik. Bukan duit saya. Kalau gitu Naya, kita usaha apa, kita takkan salih langsung. Di sini ada isu dia. Boleh kalau kamu nak ambil, bukan tak boleh, tapi kena declare, kena bagi tahu upah yang saya ambil adalah berapa persen, contohnya RM20, baru boleh. Sama juga orang mengutip derma, tuan-tuan, kadang-kadang ya Allah, makan harta secara batil atas nama kutipan derma. Contoh, Masjid Muttaqin dia nak buat satu ma'had tahfiz Muttaqin. Kan? Saya pun nak pergi kutip
Tuan-tuan, siapa yang nak derma Mahat Tahfiz Muttaqin, siapa nak bagi? Orang pakai bagi 100, 200, saya dapat collect 3,000 kan. Saya wakil je, 3,000 tu saya kena bagi semua kepada Mahat Tahfiz tersebut. Bolehlah ambil persen keuntungan daripada derma tadi? Tak boleh. Tapi hidup berlakunya dia ambil 30%, dia ambil 40%. Ambil ni di atas dasar apa? Di atas dasar haram. Oh, kalau gitu tak boleh ambil? Tak boleh. Kau nak ambil boleh tak? Boleh. Dengan syarat kamu kena declare. Declare macam mana? Tuan-tuan, saya buat kutipan untuk Mahat Tahfiz Muttaqin. Jadi saya ambillah sikit upah 30% daripada derma tuan-tuan. Dia declare siap-siap. So orang tahu dia bagi 100, 70 ya sampai 30 bagi pada tukang kutip ni. Tak apa. Benda tu clear. Kan? Benda tu jelas. Baru boleh ambil. Tapi biasanya orang declare tak declare. Kalau aku declare, siapa nak bagi? Orang tak bagi. Hang tahu pun. Jadi kalau hang takut nak declare, takut orang tak bagi. Maknanya hang ambil secara apa? Secara mencuri. Nampak tak? Benda ni berlaku tak? Berlaku tak? Kadang-kadang ada orang dia tak tahu kata benda ni tak boleh. Itu kata tak faham fiqh tu. Ya? Dia tak faham. Tak boleh ke? Dia tak tahu. Sebenarnya memang tak boleh. Sama saya sebut tadi tentang korban tadi, bagi kita dekat korban ni. Bila saya sebagai wakil, saya nak buat, katakan saya nak buat korban, dia tak kira di mana pun, dalam negara ke luar negara, tak kisahlah. Saya menjadi wakil kepada tuan-tuan dan perempuan. Jadi saya menggunakan akad wakalah. Akad wakalah ni ada dua. Satu yang berupah, satu yang tidak berupah. Kalau tidak berupah ni tak apalah, saya tak ambil apa-apa. Cuma kos pengurusan saya, bagi tahu saya siaplah, kos pengurusan tu bergantunglah. Sekian tak tahu macam mana kos pengurusan. Okey, katakan macam masjid sendiri. Masjid dia akan buat korban. Dia tak ambil apa lah. JK dia ambil apa? Dia tak akan ambil upah apa. Mana tak akan masuk poket lah duit keuntungan, tak ada. Volunteer. Satu bahagian RM800. Okey, satu bahagian RM800. Untuk apa ni? Satu bahagian korban. Nanti lembu berapa? Tak tahulah, kita survey. Nanti kita carilah. Mana kita dapat setakat mana mungkin. Kita sebut termasuk pengurusan. Apa tu ingat masuk pengurusan lah. Takkan JK nak kena keluar duit sendiri, nak pergi bawa lembu naik lori semua tu, masuk duit situ. Kau tak siapa tak mahu dia JK ke tu kan. Dia volunteer, tenaga dia, usaha dia. Okey lah, dapat pahala kat situ insyaAllah. RM800. 8 kali 7 apa? Seekor lembu 7 bahagian kan berapa? 5,600. Sekarang ni berapa satu bahagian sini? Sini berapa satu bahagian? Tak keluar iklan lagi. Nak lagi tahun lepas apa tahun lepas? Lupa dah. 700. 600 setengah. 800. Bolehlah 800 ya. Contoh ni contoh aja. RM800. Seekor lembu 8 ke 7 5,600. Baik. Dengan duit tu kita nak pergi cari lembu, baru nak pergi cari. Carilah hukum mana murah kan. Pergi ke bla-bla mana naik sampai ke Perlis cari lembu. Kan? Jumpalah tiba-tiba dekat Perlis tu kita jumpa member kita. Member kita ni dia meniaga lembu. Oh, kita kata bagus ya, bolehlah sembang-sembang sikit. Sebab kali ni nak ambil lembu yang besar. Okey, tak apa. Sembang. Dapatlah lembu tu dengan harga 4,700. Biasa dengan duk beli tu 5,300, 5,400, 5,500 tu besar tu biasanya. Kita member punya pasal member lama, dia kata tak apalah, member aku ambil untung sikit je lah, tak apa, ambil 4,800 lah atau 4,700. 4,800 contohnya, 4,800 lah. Okay. Kita dapat 4,800. Kos dia, kos pengurusan, nak angkut lembu lah apa semua, kos sekali semua, katakan 100. Ini contohnya 4,900.
Sampai lembu tu disembelih apa semua, kita distribute, dah bagi, dah lagi korban apa semua, kita kalkulate balik, rupanya kita untuk seekor lembu ni, kita buat 10 ekor, untuk seekor lembu ni kita belanja 4,900. Kita collect berapa? 5,600. So balance nya berapa? 700. 700 duit apa? 700 duit apa? Duit peserta korban, bukan duit kita. Ini akad wakalah yang tak ada upah. Sebab kita ambil upah apa? Kita ambil upah, kita hanya settlekan, tolong settlekan. Kita wakil untuk melaksanakan pengurusan korban A to Z. Selesai, sampai bagi daging, selesai lah. Saya bagi daging itu mana? Settle lah. Tengok ada balance lagi. Sebab kebetulan kita dah beli murah tadi kan. So, dapat balance lagi. Balance berapa? Balance 700. 700 duit siapa? Duit peserta korban. Mana kena bagi balik seorang 100 ya? Mana ada kita collect daripada 800, kita guna 700 ya? 100 tu bagi balik kat dia. Dia kata, ustaz nak bagi balik payah pula. Pasal payah? Yalah, kadang nak cari pula, dah lah ramai ni kan. 7 orang dah dengan 10 ekor, 70 orang. Tak, kadang-kadang tak kenal pun. Tengok nama, nombor telefon tak angkat. Dia macam lah. Baik. Kalau macam tu kita buat macam mana? Dalam akad tu kita clearkan siap-siap. Jangan ada benda yang tak jelas. Ada kita fiqah. Fiqah nak jelas. Jelas macam mana? Dalam akad kita kena bagi tahu siap-siap. Sekiranya ada lebihan, kalau kita tak pasti, kita sebut gitulah. Sekiranya ada lebihan, duit itu, lebihan itu akan diinfakkan pada Masjid Muttaqin contohnya. Clear. Lebih berapa? 700 masuk tabung. Lebih berapa? 500 masuk tabung. Lebih berapa? RM5 masuk tabung. Pasal apa? Pasal infak ni tak kisah berapa. Kalau ada lebih, masuk je lah. Clear? Baru clear. Itu satu kaedah bagi mereka yang tak ambil upah. Kaedah kedua, yang ambil upah. Syarikat yang buat korban ambil upah. Ambil ya? Nama pun syarikat Senayan Berhad lagi. Takkan tak ambil upah. Dia nak run macam mana? Mesti ambil upah punya. Salah tak ambil upah? Tak salah. Sebab wakalah tadi dia ada wakalah bi ujrah, wakalah dengan upah. Boleh. Yang salahnya ialah apa? Ini banyak berlaku. Sebab tak faham fiqah. Yang salahnya dia ambil upah tetapi dia tak declare berapa banyak upah yang dia ambil. Ini adalah salah. Haram. Nak ambil upah boleh, tetapi kena bagi tahu berapa banyak upah yang diambil. Macam saya sebut tadi, kita menawarkan satu bahagian RM300. Pihak syarikat mengambil upah sebanyak 30%. Kena clear. Kena clear. Satu bahagian RM700. So upah kan dalam bentuk amount kan, 700 itu 100 ke ataupun sebut 30% ke 40%, dia kena sebut. Jadi kalaulah dia sebut, benda tu akan jelas. Contoh, satu bahagian RM700. So 7 kali 7 apa? 49. Syarikat ambil upah 300. Syarikat kan, individu kan, NGO, tak kisahlah siapa pun yang ambil upah, dia kena abang. Katakan ni contoh aja 30%. Kalau 30 berapa? 30 satu bahagian 700, kalau 30% 210. Betul? Kali 7 berapa? Berapa? Oh, nak kira matematik pula lambat juga kan. Ni contoh ya, contoh. Kalau dia ambil 30% daripada 4,900 lesen ekor lembu kan. 30%. RM1,470. Tolak dengan 49.
Maknanya balance 3,430. Seekor lembu tu 4,900. Dia ambil 30%, maknanya balance dia berapa? 3,430. Itulah harga lembu. Dia kena cari, ni kira tempat murah-murah ni kan, dia kena cari harga yang katakan dapat 3,400, lebih RM30. RM30 masuk tabung, kena bagi declare tadi lah. Kalau ada lebihan masuk tabung contohnya kan. Tapi maknanya dia tak akan gharar dah. Sebab apa? Sebab upah dia sudah ditentukan. Upah sudah ditentukan. Maknanya dia tak ada kepentingan dah kalau balance dia 3,400 itu untuk lembu, itulah untuk lembu. Tapi kalau dia tak declare upah banyak mana, tiba-tiba di tempat yang dia pergi tu ada lembu harga 2,000. Agak-agak nak ambil 3,400 kan ambil 2,000. Mesti dia ambil 2,000, nak margin keuntungan banyak kan. Akhirnya dia ambil lembu hak mana? Lembu hak besar sikit pada kambing, hak tampaknya terbang. Dan ini berlaku. Hak saya cerita ni, ini berlaku. Berlaku secara begitu kerana apa? Kerana Nabi untung yang lebih, kerana ia tidak ditetapkan. Sedangkan akad wakalah tak boleh macam tu. Jual beli tak apa, jual beli ikut suka kita. Sebab antara ni lembu besar ni, aku jual 2,000, ikut suka. Nak beli tak beli sudah. Itu tak apa akad jual beli. Kita lembu tu kita dah ada, aku nak jual 5,000, ikut suka kita. Nak beli tak beli sudah. Itu tak apa. Sekarang ni akad bukan akad jual beli, akad wakalah. Wakalah ni tak boleh kita nak main margin ikut suka kita, tak boleh. Tak boleh kita nak pernah turun ikut untung macam mana banyak sikit. Tak boleh. Kita kena tahdid berapa upah hak kita nak ambil. Kena clear. Hak lepas balance tu, hak tu lah. Mana dia tak ada gharar lah. Persoalannya, question mark besar-besar sikit. Sekarang hak duk berlaku ni, orang bagi tahu ada upah dia mana? Tengok, saya tak tahu. Tengok akad tu. Itu akad tu penting kan.